علمتني إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Baik dulu, minggu lepas kita dah bahas sedikit tentang perbahasan sifat mukhalafah. Sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis yang kita terjemah bersalahan Allah Ta'ala akan perkara yang baharu. Bersalahan oleh Allah Ta'ala, mukhalafatuhu, bersalahan oleh Allah Ta'ala akan segala perkara yang baharu, iaitu makhluk. Ataupun kita kata baharu itu, ada dia terdahulu dengan tiada. Tadi kita dah bahas pembahasan sifat mukhalafah. Jadi mukhalafah itu dalam segi bahasa Arab, dia daripada perkataan atau wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Khalafa yukhalifu mukhalafah. Dia panggil bahasa Arab, dia kalau mengaji sorof, dia panggil bina musyarakah. Binaan dia tu untuk berkongsi. Tapi di sini bukanlah kata Tuhan tu berkongsi dengan lain, tidak. Jadi mukhalafah ni dengan mana fi'il dia panggil dengan mana menyalahi. Bukan makna berkongsi. Baik. Kemudian kita tengok kitab, dia kata apabila sudah kita kejap ada Tuhan. Ini kejap ni di dalam hati kita. Apabila sudah kita kejap, ini kejap di dalam hati kita. Yang ini kita berpegang tetap di dalam hati kita. Berpegang tetap apa? Ada Tuhan. Jadi kita pegang dalam hati kita, berpegang tetap dalam hati kita. Kejap ada Tuhan, yang ini kejap di dalam hati kita ada Tuhan. Kita dah kejap dan sedianya Tuhan. Dan kekalnya Tuhan. Apabila kita dah berpegang tetap dalam hati kita, Tuhan tu ada, Tuhan tu sedia, Tuhan tu kekal, maka wajib juga di atas kita i'tiqad kata Tuhan kita dan sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah tadi tu, sifat-sifat Tuhan kita itu bukannya arad. Yakni benda yang bangsa adanya dengan jalan lekat dan berjelira pada jirim. Dan bukannya zat Allah Ta'ala itu jirim, yakni benda yang turus, yang bangsa mesti nak ke tempat kosong. Ni nak bahas ni, payah sikit ni. Jadi dia kata, maka wajib juga, yakni seperti kita kejap ada Tuhan, sedianya Tuhan, kekalnya Tuhan tu, wajib juga tu di atas kita i'tiqad. Di atas kita mengaku di dalam hati, kata Tuhan kita
Dan sifat-sifatnya, sifat-sifat Tuhan kita itu bukannya arad. Baik, dia nak tafsir apa itu arad. Arad ni dia kata yakni benda yang bangsa adanya dengan jalan lekat. Arad ni benda yang bangsa adanya. Apa maksud benda yang bangsa ada? Tulis itu. Benda yang bangsa wujudi. Itu maksud kata adanya. Arad ni perkara yang ada. Perkara yang ada maksudnya perkara yang boleh dapat dengan panca indera. Benda yang boleh kita dapat dengan salah satu daripada panca indera. Itu dia panggil benda yang bangsa ada. Dengan sekira-kira boleh kita dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Sama ada melihat, mendengar, menyentuh, merasa, menghidup. Tu. Jadi arad ni benda wujudi. Bila sebut kata arad, dia tertentu kepada sifat makhluk. Sifat Tuhan dia tak panggil arad. Arad ni benda baru. Baik, tapi arad tadi tu, benda yang bahasa ada tadi tu, dengan jalan lekat. Apa maksud dengan jalan lekat? Tulis itu. Dengan jalan menumpang. Arad ni, dia tu di atas jalan menumpang. Dan berjelera pada jirim. Berjelera ni, yang ni dan bersebati pada jirim. Contoh kita kata gini. Kita kata ni, hitam yang ada pada cermin. Hitam tu kita panggil arad. Sebab apa? Dia tu dikatakan melekat. Ataupun dia menumpang. Ataupun dikatakan dia tu sebati pada cermin. Cermin tu kita panggil? Cermin tu kita panggil jirim. Atau kita kata hitam yang melekat pada handset. Handset. Ni. Hitam ni. Maka ataupun kita kata unggu. Unggu ni yang melekat pada handset. Handset tu kita panggil jirim. Adapun warna unggu tu kita panggil arad. Sebab apa? Sebab dia tu dikatakan benda yang wujudi, benda yang ada. Lagi pula di atas jalan lekat, yang ni menumpang dan berjelera. Yang ni iaitu sebati pada jirim. Sebab tu takrif dalam bahasa Arab dia panggil arad ni apa? Arad ni nanti nak tulis. Arad ni bahasa Arab dia panggil ma tahayyaza bi ghairihi. Itu arad. Kalau jirim dia takrif banyak. Ma tahayyaza bi nafsihi.
Itu dia kata arad dan jirim. Arad ni ma tahayyaza bi ghairihi. Perkara yang mengambil ruang dengan yang lainnya. Ataupun kita perkara yang menumpang dengan yang lainnya. Tahayyaza. Dia menumpang ataupun dia mengambil ruang pada yang, dengan yang lain. Bi ghairihi itu dengan mana jirim lah. Tu. Perkara yang mengambil ruang ataupun perkara yang perkara yang menumpang dengan perkara yang lain. Perkara yang menumpang dengan yang lain. Itu panggil arad. Dia menumpang pada benda lain. Dia bukan dengan sendiri dia, tak. Itu panggil arad. Atau kalau jirim, ma tahayyaza binafsihi. Perkara yang mengambil ruang dengan diri dia. Dia ada dia tu dengan sendiri dia. Dia tak menumpang pada yang lain. Tu. Dia tak menumpang pada yang lain. Maksudnya dia mengambil ruang dengan diri dia. Tadi perkara yang mengambil ruang dengan yang lain. Asal tahayyaza ni maksudnya ruang, tempat. Kalau nak terjemah betul-betul tu, ma tahayyaza bi ghairihi mana? Perkara yang yang mengambil tempat dengan sebab yang lainnya. Perkara yang mengambil ruang dengan yang lainnya. Dia ambil ruang tu dengan sebab dia menumpang pada lain. Kalau jirim, ma tahayyaza bi nafsihi ni, perkara itu dia mengambil ruang dengan diri dia. Dia bukan menumpang pada lain. Dia ambil ruang tu dengan diri dia sendiri. Habis itu. Atau tahayyaza bi nafsihi. Jadi dia kata arad yakni benda yang bahasa adanya, benda yang wujudi. Ada tu dengan jalan lekat. Dengan jalan menumpang. Dan berjalera. Dan sebati pada jirim. Ini menumpang pada jirim. Dia menumpang pada jirim. Tu maksud dia. Habis itu. Dan bukannya zat Allah Ta'ala itu. Jirim. Dan juga dikatakan bukanlah zat Allah Ta'ala itu jirim. Sebab jirim kita dah maklum. Ma tahayyaza binafsihi. Perkara yang mengambil ruang dengan diri dia sendiri. Kita panggil jirim. Yakni, ni. Benda yang turus yang bangsa mesti nak ke tempat kosong. Itu tak ada mudah. Nak mudah faham. Benda yang turus. Benda yang turun ni kita panggil turun ni bahasa orang sana. Turuh. Turus ni maksud benda yang bertokol. Benda yang mudah-mudahan kata benda yang berketul, benda yang bertokol. Maksudnya benda tidak tumpang pada yang lain. Mudah kata. Turus ni, benda tu dia tidak menumpang pada yang lain. Ataupun kita kata dia tu berketul. Kita nak main berketul tak boleh, kita manusia kan. Ayat kita tu tak usah. Tapi mudah kata, kita ni, dia tak menumpang pada yang lain. Mudah kata yang turus tu, tidak menumpang kepada yang lain. Tulis itu. Mudah-mudahnya. Kalau cakap tulis berketul tu macam cakap kita manusia nak main berketul. Tulis ayat mudah faham.
Yang benda yang turut ini, benda yang turut yang ni tidak menumpang kepada yang lain. Dia tidak menumpang kepada yang lain. Itu maksud turus. Lagi pula jirim tu, yang bangsa mesti nak ke tempat kosong. Yang bangsa ini yang disandarkan ataupun yang dinisbahkan mesti nak ke tempat kosong. Apa tempat kosong? Nak kepada tempat ruangan kosong. Dia nak kepada tempat kosong, nak ke tempat ruangan. Ada ruang, ada tempat. Nah, itu maksud dia. Habis itu dipanggil jirim. Ya, kalau jisim, jauhar firid, dalam mutahid kita belajar. Kalau jisim tu dia terlebih khusus. Kalau jirim ni umum. Manusia pun panggil jirim. Handset pun kita panggil jirim. Buku pun kita panggil jirim. Rumah pun panggil jirim. Kereta pun panggil jirim. Benda yang halus pun kita panggil jirim. Dia umum. Tapi kalau iktibar kita kata jisim, dia boleh terima bahagi. Kalau orang tanya, handset, nak panggil jawara boleh? Nak panggil jirim boleh? Boleh. Nak panggil jisim boleh? Boleh. Tapi iktibar lain. Kalau kita kata jirim, iktibar kata dia tu mengambil ruang dan tempat. Nisbah kita kata jirim. Tapi kalau kita kata jisim, iktibar kata tu dia boleh terima bahagi. Paling kurang bahagi tu 2 bahagi. Panjang boleh, lebar boleh. Asal kata ada panjang, ada lebar, panggil jisim lah tu. Ini di sisi istilah ilmu tauhid. Kalau ilmu makulat dulu kita belajar dah. Ini ramai ilmu makulat ni. Kalau ilmu makulat, jisim tu dia terbagi pada berapa? Haji Kau Zaman. Ingat lagi tak? Ingat lagi Haji Kau Zaman. Dia kitab makulat kan selalu tengok dia sebab dia tentang makhluk. Ajar mana ingat lagi? Jisim. Istilah ilmu makulat. Tak ingat Ustaz. Tak ingat. Haji Zaman tak ingat. Nah, Haji Zaman senyap ni. Dia nak kata jisim, kalau istilah ilmu makulat, dia tak berbeza dengan istilah ilmu tauhid. Kalau jisim ilmu tauhid, dia terbagi paling kurang 2 bahagi. Dia panggil jisim dah. Tapi kalau istilah ilmu makulat, dia paling kurang 3. Sama ada panjang, sama ada melalui panjang, dia melalui 3 jalan. Iaitu daripada panjang, lebar dan ketebalan ataupun kedalaman. Itu panggil jisim dalam istilah makulat. Kena ada panjang, kena ada lebar, kena ada kedalaman ataupun ketebalan. Itu panggil jisim. Tengok balik kitab makulat Haji Zaman. Faham ni Haji Zaman? Haji tak ada ke ni? Tak tegur tak? Tak apa. Habis itu. Adapun jauhar fardun. Kita panggil jauhar firid. Itu benda yang tak boleh terima bahagi. Benda yang tak boleh terima bahagi kita panggil jauhar firid. Contoh seperti molekul atom.
Kita panggil jauhar firid. Ataupun kita panggil bahasa Arab jauharun fardun. Nak panggil jirim boleh? Jirim boleh. Tiba kata dia tu mengambil ruang dan tempat, kita panggil jirim. Tapi tiba kata jauhar firid, dia tu tak terima bahagi. Dia atas lebar ke panjang, dia tak terima bahagi. Dan tak nampak dengan mata kepala kita. Baik. Habis itu, tu kena ingatlah kita belajar dulu tu. Qala al-musannif rahimahullah. Maka pasal inilah. Pasal apa? Maka pasal inilah, yakni sifat Tuhan itu bukan arad. Tulis itu. Maka pasal inilah, pasal apa? Yakni sifat Tuhan itu bukan arad. Dan zat Tuhan itu bukan jirim. Pasal inilah tu rujuk pada yakni sifat Tuhan itu bukan arad dan zat Tuhan itu bukan jirim. Pasal inilah dikatakan Tuhan itu bersalahan dengan yang baru-baru ada. Jadi Tuhan tu dia katakan bersalahan. Apa bersalahan? Tak sama, tak serupa. Itu dipanggil bersalahan. Inilah dikatakan Tuhan itu bersalahan tidak sama dengan yang baru-baru ada. Apa makhluk itulah? Sebab apa boleh kata tak sama? Kerana kesemua yang baru-baru ada itu arad jirim belaka. Kesemua yang baru-baru ini, kesemua perkara-perkara yang baru-baru ada itu, tambah sikit. Kesemua yang baru ini, kesemua perkara-perkara yang baru-baru ada itu, dikatakan arad jirim belaka. Semua jirim arad. Alam ni dia tak terlepas dari dua perkara. Jirim dan arad. Alam ni dua perkara ni, dalam alam ni dia tak lepas dua perkara. Jirim dan arad. Habis. Dan Tuhan kita. Dan tu kalau buat wawahal pun okey juga. Padahal. Kita buat wawahal. Padahal Tuhan kita bukan begitu sekali-kali. Padahal, tambah sikit. Dan tu maksudnya padahal. Wawahal. Padahal, ini walhal, Tuhan kita bukan begitu sekali-kali. Apa? Bukan begitu sekali-kali. Tulis, yakni Tuhan kita itu, yakni sifat Tuhan itu bukannya arad, dan zat Tuhan itu bukannya jirim. Itu maksud kata, bukan begitu sekali-kali. Selama-lamanya. Jadi pada selama-lamanya. Jadi sifat tu, maksud kata sifat kita bukan begitu sekali-sekali, maksudnya apa? Sifat Tuhan itu bukan arad dan zat Tuhan itu bukan jirim. Itu maksud dia. Kata bukan jirim dan arad tadi tu selama-lamanya. Selama-lamanya. Nak kata selama-lamanya Allah tu tak sama dengan makhluk. Selama-lamanya dengan mana Allah itu tak sama dengan makhluk. Lagi pula dengan tidak berhajat kepada adegu dan adu dengan apa-apa. Kata selama-lama tu dengan tidak berhajat.
kepada adegu. Apa adegu? Pasangan. Ataupun perkongsian. Jadi Tuhan tu dia tak berhajat pada adegu. Orang kita macam cakap tak ada gu juga. Kalau orang Kelantan cakap aku tak ada gu ni. Aku tak ada kawan. Aku tak ada pasangan. Buat gu dengan aku. Pergi belajar hari ni. Contoh orang kata. Buat gu apa? Buat kawan. Ataupun buat pasangan aku untuk aku pergi ke masjid hari ni. Tu contoh. Lagi pula Tuhan tu dia tidak berhajat kepada adegu. Tuhan tak berhajat pada adegu. Dan adu. Dan juga Tuhan itu tak berhajat pada perbandingan. Nak buat bandingan. Tu kata adu tu. Jadi tidak berhajat kepada ada pasangan, kongsi dan adu ni dan bandingan dengan apa-apa. Itu maksud dia. Maksudnya Tuhan tu dia tak berhajat pada adu dengan apa-apa. Sikit pun. Tak berhajat. Baik. Habis tujuan apa ulama bandingkan sesuatu benda? Kenapa Tuhan bandingkan? Bila sebut kata sifat tu dia bukan arat. Kalau sebut kata zat tu dia bukan jirim. Sebab apa dia sebut gitu tu? Hanya ulama adu. Yang ni hanya ulama buat bandingan. Hanya ulama adu ini bandingkan itu. Tulis. Yang ni bandingkan dengan baharu. Hanya ulama adu ini bandingkan itu. Ini bandingkan dengan baharu itu. Ialah tujuan apa? Supaya tertarik pengertian. Tulis itu kata supaya tertarik pengertian, yakni supaya nak bagi memudahkan faham. Supaya tertarik pengertian, yakni supaya nak bagi memudahkan kefahaman. Sebab tu ulama buat bandingan tu. Pengertian tadi kata bukan ianya ta'ala arat dan bukannya jirim jua. Tu yang cerita. Nak cerita kata Tuhan tu bukan arat dan bukan jirim. Habis itu. Tu maksud kata supaya tertarik pengertian. Maksudnya tertarik tu dengan mana? Nak bagi mudah faham. Pengertian kata bukan ianya Allah Ta'ala itu arat dan bukannya jirim. Nak cerita kata-kata Tuhan tu bukan jirim, bukan arat. Habis itu. Kemudian, bila kita dah pegang kata semata-mata ulama buat bandingan tu untuk dia nak bagi memudahkan kefahaman. Contoh kita kata gini wujud lawan tiada. Kalau tak sebut tiada tu tak apa ke? Tak apa. Tapi kenapa ulama sebut juga wujud tu lawan tiada? Dia kena supaya sebut senang juga. faham. Sebab tu kata ulama asy-syai'u la yattadi'u illa fi muqabilihi. Sesuatu itu tidak nyata, tidak jelas illa fi muqabili, melainkan dengan lawannya. Kalau kita sebut kata ada tu, dia tak apa nak jelas, melainkan kena faham juga tiada tu macam mana rupa tiada. Contoh kita kata, kalau kita nak kata orang tu kenyang, mesti kita kena tahu juga keadaan orang tu lapar.
Nampak Jarana? Tak boleh kita kata orang tu kenyang, melainkan mesti kena kenal lapar juga. Orang tu lapar kita cakap. Tapi kita kata, orang tu lapar. Tapi dia tak makan. Jadi, kita akan faham, kita akan tafsir apa? Oh, dia tu lapar. Maksudnya dia berhajat pada makan. Bila kita tahu kata keadaan orang tu lapar, mesti kita tahu keadaan orang tu, keadaan juga satu lagi, iaitu kenyang. Nampak macam mana? Ya, Ustaz. Macam kita kata, nak kenal kata lelaki, mesti dia kena kenal perempuan dulu. Tak boleh kan? Cuba tengok kalau budak-budak kecil. Kita ambil budak umur setahun, 2 tahun. Dia tak boleh beza mana lelaki perempuan. Dia tak boleh beza. Ni lelaki, ni perempuan. Dia tak tahu beza mana lelaki mana perempuan. Sebab dia tak kenal. Dia tak nyata bagi dia. Begitu juga ulama buat. Sifat 20. Kenapa disebut benda lawannya juga? Sebab nak bagi kenal. Nak bagi kita tahu. Asyai'u la yattadi'u illa fi muqabilihi. Itu kaedah kita. Wujud lawan tiada. Kidam lawan baru. Kalau tak sebut benda sifat mustahil pun tak apa. Tapi disebutkan juga sebab kita nak bagi nyata bagi kita. Nak bagi kita tu mudah faham. Sebab tu kita buat perbandingan tu. Bukan perbandingan nak kata Tuhan tu tak ada dah. Nak buat perbandingan tu nak bagi kita faham. Nampak lagi contoh kita kata gini. Walau kita maklum sifat mustahil bagi Tuhan tu tak ada. Sebab tu ulama bahas. Sifat mustahil ni benda qadim ke benda baru? Ini pernah dengar? Saya pernah cerita tak benda ni? Sifat mustahil ni benda qadim ke benda baru? Kat ini ada? Haji Zaman tak ada ni. Tadi saya tanya tak malah. Ajar mana? Sifat Baru, Ustaz. Baru. Tengok. Dia kena ingat. Sifat mustahil ni, perkara yang mustahil ni bukan benda qadim, bukan benda baru. Sebab tu ulama dulu, di petani dulu dia ada bahas. Mustahil qadim. Ada satu kitab membahaskan kitab tu mustahil qadim. Mustahil tu bukan qadim, mustahil tu bukan baru. Sebab tu dalam kitab Tawdihul Aqaid fi ilmi tauhid karangan Abdul Rahman Al-Jaziri, kita Arab dia kata wasuwarun mustahilatun suwarun ikhtira'iyatun yatasawwarul aqlu ila al-hukmi biha. Ni saya ambil daripada dobitan daripada Tok Guru Saleh. Rupa gambaran perkara mustahil itu ialah gambaran yang dibangsakan kepada rekaan semata-mata. Ada rana. Bukan dia tu baru, bukan dia qadim. Dia bukan benda ada. Dia tak ada. Dia benda adami. Tapi ulama buat tu sebagai rekaan semata-mata. Sebab apa tu? Yatasawwarul aqlu ilal hukmi biha. Rekaan tadi tu nak membayangkan oleh akal kepada menghukumkan dengan perkara mustahil. Cuba kita nak terbayang akal. Itu sahaja, rekaan sahaja. Sebab tu ulama dulu dia ada bahas. Sampai bergaduh dulu Dia kata mustahil itu qadim. Walhal mustahil itu bukan benda qadim.
Dia bukan benda qadim, dia bukan benda baru. Apa saya tulis, Abdul Rahman? Jadi mustahil ni dikatakan dalam kitab Tauhidul Aqaid fi Ilmi Tauhid wa suwarun ni kita halusi sikit Ya. Betul lah ini Kak Aini dengan Haji Zaman tak ada tu. Tak apalah nanti dia tengok. Ni. Ustaz, kau tak ada siapa record? Ingat tak ada saya tanya dia senyap Ada kau tak ada siapa yang nak record? Mana saya tahu ingat Haji Zaman ada. Seorang-seorang. Wa suwarun mustahilatun suwarun ikhtira'iyatun. Ini sebab Abdul Rahman suruh saya tulis ni. Tapi banyak orang tak tahu kata mustahil itu benda apa. Wa suwarun mustahilatun suwarun ikhtira'iyatun yatasawwarul aqlu. Ni kita mendalami sikit Yatasawwarul aqlu ila al-hukmi biha. Ini saya dengar apa waktu ngaji dululah. Biha tu rujuk pada kata ikhtira'iyah. Tengok saya terjemah Wa suwarun mustahilatun. Gambaran yang mustahil itu ialah gambaran. Suwarun tu jamak bagi surah. Gambaran-gambaran yang mustahil itu ialah gambaran-gambaran yang dibangsakan kepada rekaan. Ialah gambaran-gambaran yang dibangsakan kepada rekaan. Bukan benda ada pun, rekaan saja. Lagi pula, suwarun ikhtira'iyah mana? Sifat. Gambaran yang rekaan tadi itu, yang membayangkan, yang tergambarlah oleh akal, yang tergambarlah oleh akal fikiran tadi, akal kita tergambar, akal kita terbayang, tergambar tadi itu, terbayang tadi, kepada menghukumkan biha dengannya. Biha ay bisuwarin. Kepada menghukumkan dengannya dengan suwarin mustahilatin. Kepada menghukumkan dengannya dengan gambaran-gambaran yang mustahil itu.
Jadi kita nak menghukumkan dengan perkara yang mustahil. Ustaz, ulang balik terjemahannya. Gambaran mustahil itu ialah gambaran yang dibangsakan kepada rekaan. Lepas tu? Ya tasawwarul aqlu, lagi pula sifat dia. Lagi pula yang tergambarlah oleh akal, yang terbayanglah oleh akal kepada menghukumkan yang terbayang, yang tergambarlah oleh akal kepada menghukumkan dengannya dengan gambaran yang mustahil. Jadi kita nak hukum perkara mustahil itu kita tergambar. Ini disebut dalam kitab Tawdihul Aqaid ila Ilmi Tauhid karangan Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri. Habis itu, Hajar Faridah sempat dompet tak? Sempat, Ustaz. Sempat terjemah? Ya, sempat. Okey, baik. Ni kena ingat. Kalau seorang tanya, perkara yang mustahil bagi Tuhan tu benda qadim ke benda baru? Kita jawab, dia bukan qadim, dia bukan baru. Ni jawapannya. Perkara yang mustahil itu ialah perkara yang ikhtira'iyah, perkara yang rekaan semata-mata yang tergambar oleh akal kepada menghukumkan dengan dia, dengan perkara mustahil. Itu saja. Habis itu. Ni saya tak biasa sebut benda ni. Tapi dia payah jugalah. Lepas tu ada kitab ulama dulu dia bawalah. Dia kata kitab mustahil qadim ada. Kitab tu dia buat kitab mustahil qadim. Dia kata mustahil tu benda qadim. Kalau kata mustahil tu qadim, maka benda mustahil tu dah ada zaman qadim dah. Sejak azali lagi. Ada pada Tuhan. Tu mustahil. Padahal bukan benda ada. Dia bukan benda wujudi, bukan benda ada. Lemah, bisu pada Tuhan. Tak ada. Bentuk bukan benda ada pada Tuhan. Lepas tu dia cakap mustahil tu benda qadim tak boleh. Cuma rekaan tu untuk kita nak erti tadi. Dah habis. Nanti tersambung balik lah. Kemudian apabila kita tahu kata Tuhan itu bukan arat jirim, maka tetaplah bukannya lagi laki-laki dan perempuan. Ini kita akan bahas balik minggu depan insya-Allah. Dia pembahasan sifat mukhalafah ni dia rumit sikit. Nanti kita bahas pada minggu depan insya-Allah. Wallahu alam. Cakap tadi siapa? Ini Syekh Abdul Rahman dia beri kitab mana? Dalam kitab Tawdihul Aqaid fi Ilmi Tauhid. Karangan Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri. Kitab ni rare, kitab rare. Saya ambil daripada guru, daripada cakapan guru, daripada Tok Guru Saleh sendiri. Tapi kitab tu saya dah cari, kalau ada kitab Arab tu lagi bagus. Okay? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Kalau tak ada rakaman, Ustaz ulang balik lah ya. Ya? Ada rakaman tak? Ada. Ni, Kak Ijin kata ada. Ya, okey. Dia tolong rakam sebab Haji Zaman tak ada. Okey. Okey, wallahu a'lam. Kelas ni memang saya yang jaga Ustaz. Oh, ya ke? Saya tak ingat lah. Saya tak ingat siapa admin dah. Okey, baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Hidayah. Terima kasih Ustaz. Banyak. Okey kat ni saya keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.